Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan juga para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dan ketentuannya sekali lagi dapat kita dipertemukan dalam rangka kuliah mingguan. InsyaAllah kita akan membincangkan satu tajuk moga-moga bermanfaat berkaitan bantuan ataupun khususnya bantuan banjir. Orang berbudi, kita berbahasa. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah, ujian banjir baru-baru ini telah membangkitkan semangat gotong royong dan juga setia kawan seluruh lapisan masyarakat di tanah air kita. Tak kira apa agama maupun bangsa, semua turun padang membantu. Orang senang pun turun, orang biasa, orang susah pun turun. Bak kata gambaran pantun atau gambaran peribahasa orang tua-tua, yang buta menghembuh lesung, yang pekak membakar meriam, yang bisu menyimpan rahsia, yang tempang menjaga tongkat, yang kurus menjaga lauk, yang gemuk mengimbang perahu, yang cerdik diajak berunding, yang rendah menyusuk kalung, yang tinggi menjulang rabung. Macam-macamlah bantuan yang telah dihulurkan oleh masyarakat kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Ada saudara kita hok pikul bot daripada Melaka sampai ke Selangor, sampai ke Pahang, tok atas kereta pergi nolong orang. Ada adik-adik kita yang buat servis membaiki secara percuma mesin-mesin basuh dan juga peti ais rumah-rumah mangsa banjir, percuma. Ada yang membekalkan tong roro untuk perumahan-perumahan yang terjejah banjir. Ada yang bantu buangkan, longgokkan sampah-sampah sisa banjir guna bulldozer, backhoe, JCB, macam-macam. Pada semua ni kita ucap terima kasih di atas bantuan dan juga santunan. Sudah pasti amalan menolong orang dalam kesusahan ini sangat dimuliakan dalam agama. Pernah dulu di zaman Nabi SAW, ada satu orang sahabat datang tanya Nabi satu soalan. Dia tanya, ya Rasulullah, siapakah orang atas dunia ni yang Allah paling cinta kepada dia? Dan apakah amalan yang kalau kita buat Allah akan cinta pada kita? Nabi jawab, mudah. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan amalan apakah ya Rasul kalau saya buat Allah cinta kepada saya? Wa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jal sururun yadkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah cinta adalah
engkau memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin yang sedang kesusahan. Maka kita bantu bersihkan rumah orang, baiki peralatan-peralatan dia yang terjejah dek banjir, tolong buangkan sampah dia, beri pula bantuan makan sikit, mana yang adalah beras ke mana-mana lah kita beri. Baik itu Nabi sebut kalau nak menyenangkan orang ini buat 3 perkara saja, yakshifu anhu kurbatan au yaqdi anhu dainan au tadrudu anhu ju'an. Pertama, engkau hilangkan kesusahan dia. Dia susah, rumahnya dah banyak penuh dengan sampah, kekotoran, lumpur, bagai-bagai, engkau hilangkan kesusahan dia. Atau yang kedua, au yaqdi anhu dainan, engkau tolong bayarkan hutang-hutang dia. Ini payah sikitlah, tapi kalau dapat dibuat, oh ini memang bagus betul. Dan yang ketiga Nabi sebut au tatrudu anhu ju'an, engkau hilangkan kelaparan dia. Maka kepada yang telah pun berjaya turun padam baru-baru ini, tahniah kita ucapkan. Dan kalau ditakdirkan ada lagi lah berlaku musibah, ayo kita seng-sengkan lengan baju, kita bantulah orang memerlukan. Sampai Nabi sebut, wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an atiqifa fil hadzal masjid, yani masjidil Madinah syahran. Aku, kata Nabi, kalau diberi pilihan, pertama keluar tolong orang, yang kedua iktikaf di masjid, aku akan pilih pergi tolong orang. Bukan iktikaf biasa-biasa, yakni masjidil Madinah syahran, iktikaf di Masjid Nabawi sebulan, itu lebih aku suka pergi tolong orang berbanding iktikaf di masjid sebulan. Cuma tuan-tuan janganlah semua turun padang sampai kosong masjid. Taklah, ni gambaran sukanya agama kita menengok orang yang menerima bantuan, orang yang memberi bantuan. Isunya pada malam ini, kita nak sama-sama memberikan nasihat-nasihat. Isunya sekarang adalah kepada para penerima bantuan. Bagi yang menerima segala pertolongan dan bantuan ini, yang paling mustahak sekali adalah bersyukurlah kepada Allah atas segala pertolongan dan bantuan yang kita telah terima. Bagaimana nak menunjukkan syukur itu? Nombor 1, tunjukkan rasa syukur dengan tidak tamak ketika menerima bantuan, dan itu ada panduannya dalam agama. Maknanya kalau kita dah dapat benda itu, tiba NGO lain beri lagi, maka tak payahlah kita ambil, agihkan atau cadangkan kepada orang lain yang juga memerlukan. Ada satu riwayat, kata Sahal ibni Hanzaliyah radhiyallahu anhu, Nabi pernah memberi amaran, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastakthiru min jamri jahannama. Siapa-siapa yang minta bantuan padahal dia telah pun mempunyai perkara yang cukup untuk diri dia, maka ketika dia minta itu, dia sedang meminta diperbanyakkan bara api di neraka Jahannam, kata Nabi. Para sahabat yang dengar terkejut, lantas mereka tanya, ya Rasulullah, wa ma yughni? Bagaimana kita nak define, nak takrifkan orang ini dah ada cukup untuk dia, yang sampaikan dia dah tak boleh, sepatutnya minta tambah lagi? Apa maksud ma yughni yang kata Tuan sebut cukup tadi? Maka kata Nabi, ma yughaddihi au yu'ashihi. Cukup itu adalah dia sudah memiliki kecukupan untuk makan waktu siang dan bekalan makan waktu malam. Artinya kalau dia dah lebih daripada sepatutnya, bekalan yang dia dapat tu boleh cukup untuk setahun misalnya, banyak sangat, maka ketika itu dia sedang memperbanyakkan bara api di neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab itu jangan tamak. Apa yang kita dah banyak ada, cadangkanlah juga diagihkan kepada orang lain. Musim-musim bencana sebegini, kadang-kadang kita yang turun padang membantu, macam-macam pesen manusia kita jumpa. Mungkin ada di kalangan mereka ni tak biasa susah, atau tak biasa banjir,
Jadi bila kita hantar bantuan, dia punya request itu macam-macam. Ada NGO yang menghantar bekalan bahan mentah, barang mentah, barang dapur, hantar sayur, hantar ikan, hantar daging. Ada juga yang hantar. Ada yang cerita bila hantar daging, bila tanya ni apa ni? Daging. Boleh tak minta rimau menangis? Dia request pula nak 4 rimau menangis. Kalau tak ada pun nak batang pinang. Bayangkan dia boleh request macam pasar. Ada. Bila dia tak biasa agaknya. Ada yang kita hantar lampin pakai buang bayi. Yalah, yang orang hantar sedekah ke masjid kan macam-macam brand. Bila kita hantar, minta maaf, Mami Poco ada nak request Mami Poco. Ada tak nak oleh anak saya allergic katanya, macam-macam lah. Ada bila kita bagi beras, Ustaz, beras Cak Naga ada tak? Hak wangi, beras wangi Cak Naga. Ada di request, ada. Mungkin dia tak biasa. Kita taklah kata salah, dia tak biasa. Adab kita menerima bantuan itu syukur dulu dengan apa yang ada. Teringat saya satu riwayat, ada satu orang namanya Hakim bin Hizan. Hakim bin Hizan ini sahabat Nabi, dia ni anak saudara kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan dalam sejarah, Hakim bin Hizan ini antara orang istimewa sebab dia adalah salah seorang daripada 2 individu yang dilahirkan dalam Kaabah. Dia dalam sejarah ada 2 orang lahir dalam Kaabah. Pertama Hakim bin Hizan, yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Ialah Hakim bin Hizan ni anak saudara Siti Khadijah, jadi dia jadi anak saudara sabit kepada Nabi kita. Maka dia ni perangainya, sa'altu Nabi fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani. Saya dulu kerja minta duit dengan Nabi, pas minta. Nabi pesen orang minta dia beri, minta sampai satu peringkat Nabi pun bersabda kepada saya, kata Nabi, inna hadzal mal khadiratun hulwatun. Duit ni benda sedap, kata Nabi, benda manis. Khadirah, hulwah. Khadirah maknanya hijau, hulwah maknanya manis. Mana semua orang suka duit. Faman akhadhahu bi tibin nafsin burik lahu fih. Duit ni, kata Nabi, siapa yang ambil dengan cara baik, dia akan dapat berkat. Tapi kata Nabi, wa man akhazahu bi israfin nafsin lam yubarak lahu fih. Tapi kalau dia dapat duit dengan cara yang berlebih-lebihan, over sangat, maka dia takkan dapat berkat. Wa kana kallazi ya'kulu wa la yashba'. Orang yang ambil duit berlebih-lebih ni, minta duit dengan orang berlebih-lebih ni, dia sama macam orang yang makan tapi tak pernah kenyang. Dan di penghujungnya kata Nabi, ingat, wal yadul ulya khairu minal yaddis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Hadis Bukhari. Maknanya jangan pah mumu, pah dia, orang sama hak tula, datang minta lagi, esok muka ni lagi, esok muka ni lagi. Tidak salah, tapi ramai lagi orang yang memerlukan. Baik itu ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah pesan, man sa'ala an-nasa amwalahum takassuran fa innama yas'alu jamra'a falyastaqilla aw liyastakthir. Siapa yang minta bantuan dengan orang sampai dia berjaya memperkayakan pula diri dia dengan bantuan itu, maka dia sedang meminta bara api daripada neraka. Oleh itu terserahlah pada kamu, nak bara api neraka sikit ke nak bara api neraka banyak. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pertama, kita yang menerima bantuan koho-koho, maksudnya terima, syukur, alhamdulillah. Kalau dah banyak,
beras sampai dah jadi stor beras dah rumah kita, beritahulah ke NGO hantar lorong sana lah pula. Saya ni 3 kampik orang hantar tak makan lagi, tak ada masak, tak ada mikir nak masak. Oh okey, ini dok beras, okey masuk beras, masuk beras, penuh beras rumah dia. Ini adab kita yang pertama. Yang kedua, orang yang paling bersyukur sekali, kalau berdasarkan satu hadis Nabi pernah bertanya, kata Ash'as bin Qais, siapa orang paling bersyukur dalam dunia ini? Nabi menjawab, inna ashkuran nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkuruhum linnas. Kata Nabi, orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai mengucapkan terima kasih kepada orang yang menolongnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Syaibah. Yang ini kurang. Bila kita beri bantuan pada orang, ada masa payah kita nak mendengar ucapan terima kasih. Sebab mungkin ada orang beranggapan ini memang saya sepatut dapat. Saya sepatut dapat. Ada. Nabi sebut orang yang paling bersyukur dalam dunia adalah orang yang terima kasih kepada orang yang membawa nikmat. Apa sebab? Contoh, di hadapan saya ada air minuman, air mineral. Saya dihidangkan air. Memang air ini rezeki daripada Allah, dan saya berhak dapat kerana bercakap nakkan dahaga mesti ada air. Dan Allah dah tentukan ini rezeki sejak di Lauh Mahfuz lagi dah dicatatkan. Namun saya tetap kena terima kasih kepada Bilal yang tolong bawakan. Walaupun kita tahu ni rezeki daripada Allah. Contoh lain, kita dijadikan sebagai manusia, dan memang Allah sudah mentakdirkan kewujudan kita sebagai makhluk dia. Tapi kita tetap juga kena terima kasih kepada mak bapak kita yang melahirkan kita, mendidik kita dan membesarkan kita. Kita diberi bantuan banjir. Memang bantuan itu rezeki daripada Allah yang telah dicatatkan di Lauh Mahfuz. Tapi kita tetap kena terima kasih kepada orang yang bawa dan menghantarkan bantuan itu kepada kita. Inna syukurun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkuruhum linnasi. Manusia paling bersyukur pada Allah adalah orang yang berterima kasih pada manusia. Sebab itu berterima kasihlah kepada orang yang buat baik kepada kita, dan berterima kasih kepada orang yang menolong kita itu juga termasuk satu bentuk kesyukuran kepada Allah. Sebab nikmat Allah itu kita dapat melalui orang yang buat baik kepada kita itu tadi. Soalnya bagaimana kita nak berterima kasih? Baik, pertama kata ulama, balaslah kebaikan orang itu dengan memberikan dia ucapan. Apa ucapannya? Bukan setakat mengucapkan thank you, bukan sekadar mengucapkan terima kasih atau mengucapkan masih, tidak, tapi ucapkanlah jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas segala ini dengan penuh kebaikan. Nabi pernah pesan kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, man suni'a ilaihi ma'rufun faqal li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'i. Barang siapa dapat kebaikan daripada orang lain, orang tolong dia dan bagai-bagai, maka ucapkanlah kepada pelaku kebaikan itu jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Ucapkanlah semoga Allah membalasmu dengan balasan kebaikan. Apa beza ucap terima kasih dengan ucap jazakallah? Kata Nabi, faqad ablagha fis sana'i, kerana ucapan jazakallah itu telah sampai kepada darjat kepujian. Maknanya kita memuji orang yang memberi kita itu dengan pujian yang tinggi. Allah lah yang membalaskan kebaikan kamu. Ini hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Jadi kalau orang tolong kita lepas pada ni, tuan-tuan ucapkanlah jazakallah.
jazakallah. Terima kasih pun okey, tapi enggak marem kata orang Jawa tu, tak jugalah terima kasih itu, thank you pun okey. Tapi kalau jazakallah, oh itu dah jadi doa dia lain. Terima kasih biasa je lah, terima dengan kasih. Tapi kalau jazakallah khairan, kita doa kepada dia, moga Allah membalas kamu dengan balasan yang baik. Ingat, jazakallah. Ada orang main WhatsApp, dia tulis jazakallah JZKKK. Dia ingat orang faham, ingat JKK kampung mana, jawab rupa jazakallah. Tu pun nak shortcut juga, tulislah elok-elok jazakallah. Stiker banyak sangat, keknya gambar mengarut stiker. Buatlah stiker jazakallah satu, orang bagi jazakallah. Kalau ramai jazakumullah, begitulah seterusnya. Itu yang pertama, ucapkan jazakallah. Yang kedua, Nabi kita menyuruh, kalau orang buat baik kepada kita, mu kena balas balik kebaikan dia. Kena balas. Orang buat baik, mu kena balas. Sebagaimana hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, man utiya ilaihi ma'rufun falyukafi bihi. Barang siapa yang telah mendapat kebaikan daripada orang lain, falyukafi bihi, mu kena balas balik. Orang tu buat baik pada awak, awak balas balik. Contoh jiran tetangga hantar kita lauk ikan singgang misalnya, dia hantar dengan bekas, maknanya bekas tu kena hantar balik. Tapi kita jenis mak bapak tak ajar adab berjiran katnya, pulang bekas kosong, tak reti-reti, bubuhlah benda sikit. Orang buat baik, mu kena balas, kena balas balik. Timbul persoalan, kalau tak mampu nak balas, lagu mana? Saya ni ustaz dalam mangsa banjir, orang hantar bantuan banyak, kalau saya tak nak balas, tak lepas kereta saya pun saya tak tahu nak baiki mana, nak cari duit tak tahu, nak balas macam mana. Baik, Nabi mengajar, kalau mu tak mampu nak balas pertolongan dan kebaikan orang, maka sebut-sebutlah kebaikan orang tu pada orang lain, sebarkan, share. Wa man lam yastati' falyadhkurhu faman dzakarahu faqad syakarahu. Kalau kamu tak mampu nak balas kebaikan orang, maka sebut-sebutkanlah pelaku kebaikan itu, ceritakan kepada orang lain. Kerana siapa, wa faman dzakarahu, siapa yang menyebut-nyebut cerita pertolongan orang tu pada kita, bererti kita telah terima kasih kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tabrani. Contoh, kita dapat bantuan daripada NGO sekian-sekian, kita ucapkanlah selain pada jazakallah, terima kasih, thank you very much, kita pun cerita jugalah kepada orang. Kau ada yang rajin buat video live ke apa, alhamdulillah hari ni kita menerima bantuan daripada ni, kita doa, ucapkan begitu. Sebab kadang orang yang membantu, dia tak boleh nak cerita kepada orang apa yang dia buat, nanti orang tuduh dia riak dan macam-macam. Netizen jahat, pada orang tu memang nak lapor apa yang dia buat. Jadi kalau orang yang dibantu mewawarkan, kurang sikit tahap actionnya tu, orang takkan nak cerita, orang tukang ceritakan. Dalam hadis yang lain kata Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, man uli ma'rufan falyazkurhu faman dzakarahu faqad syakarahu. Barang siapa yang dapat nikmat daripada seseorang atau pertolongan daripada seseorang, falyazkurhu, maka sebutlah, mana ceritakanlah kebaikannya itu. Faman dzakarahu faqad syakarahu. Kerana siapa yang menyebut, berarti dia telah berterima kasih. Sebaliknya, waman katamahu faqad kafarahu. Tapi siapa yang menyembunyikan pertolongan orang pada kita, maka dia telah dianggap tidak berterima kasih kepada bantuan itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi orang beri, ceritakan pada orang. Tapi ramai orang dia tak nak, bila dia dapat bantuan dia tak nak cerita, sebab nanti orang dah tahu dia dapat, tak dapatlah bantuan lagi, rugi pula dia kata, kau diam sajalah biar lentaknya, pada banyak dah kau yang dapat. Tak, siapa menyembunyikan bantuan pada orang, maka dia dianggap tidak berterima kasih pada orang itu. Kecuali lah orang menyumbang kata, pakcik ni saya beri, tak payahlah nak bising-bising ni, ikhlas pada saya cerita kau, itu cerita lain. Itu cerita lain. Tapi orang tu pun suka kalau masyarakat tahu dia menyumbang, tak ada masalah. Kalau dalam budaya kita orang Melayu,
Inilah yang disebut sebagai membalas budi. Dalam bahasa mudah, kita kalau dibantu oleh orang, balaslah budi itu. Kalau tak tahu membalas budi, daripada hidup lebih baik mati. Kalau tak ingat budinya orang, hidup hina bagaikan binatang. Apa tanda orang celaka? Air susu dibalas tuba. Apa tanda orang terkutuk? Budi baik dibalas buruk. Apa tanda orang hina? Budi baik orang dia buat-buat lupa. Ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut pagar duri. Adik bukan, saudara bukan, hati tersangkut kerana budi. Baik itu kita orang Melayu ni pun, nenek moyang kita ajar kita kena kenang budi orang pada kita. Apatah lagi kita dah tengok malam ni ada hadis-hadis pula Nabi mengajarkan, mu kena ucap terima kasih, mu kena sebutkan penghargaan atas bantuan, mu kena bersyukur. Maknanya kita kena ajar masyarakat kita kenang dan balas budi baik orang. Kalau kita menelusuri sirah Nabi SAW, Nabi sendiri adalah seorang insan yang sangat mengenang budi kebaikan orang pada dia. Ni perangai Nabi, dan kita kena ada perangai ini. Ramai manusia keliling Nabi yang pernah membantu Nabi masa Nabi susah, Nabi akan tolong pula dia selagi Nabi mampu. Siapa antara contohnya? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni adalah seorang ibu susuan yang telah menyusukan Nabi. Nabi tu hutang budi dengan dia. Apa sebab? Kerana Nabi ni dulu anak yatim. Tradisi orang Arab zaman itu, bila dapat anak kecil, mereka akan hantar kepada murdiat. Murdiat ni ibu-ibu susuan. Tapi disebabkan Nabi ni anak yatim, ayah dah mati, para murdiat, wanita-wanita yang menyusu bayi ketika itu, tak nak terima Nabi sebagai anak susuan. Sebab dia takut tak boleh bayar yuran. Ayah tak ada, mak tak kerja, tak jadi, letih aku main follow up yuran semua. Jadi ramai tak nak, tolak. Kecuali Halimatus Sa'diyah, dia tak kisah, ambil. Dan Nabi tutang budi dengan dia. Kerana duduk di kampung dia, Nabi jadi pandai bercakap. Pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia pernah komen. Dia kata, ya Rasul, ma ra'aitu man huwa afsah minka ya Rasulullah. Saya tak pernah tengok ada orang bahasanya begitu fasih dan teratur sekali. Ialah Nabi punya percakapan punyalah teratur dan fasih sampai orang boleh hafal percakapan dia. Dia teratur. Tuan-tuan, saya bercakap daripada tadi sampai sekarang, berapa perkataan tuan-tuan boleh hafal? Tak dapat. Banyak cakap laju, ada masa. Nabi sangat teratur, fasih, sebutannya bulat, dictionnya tepat. Lalu Abu Bakar bertanya, dapat di mana genetik bercakap sedap, teratur begini? Maka jawab Nabi, ma yamna'uni wa ana min Quraisy wa urdi'tu fi bani Sa'din. Kata dia, ma yamna'uni, why not? Kata, apa hal tak boleh pula? Saya ni, kata Nabi, suku Quraisy, dan yang saya ni dulu wa urdi'tu fi bani Sa'd, saya duduk menyusu di perkampungan Bani Sa'ad. Orang situ semua cakap bahasa tersusun. Jadi Nabi terkesan dengan cara percakapan orang situ. Jadi Nabi banyak termakan budi dengan Halimatus Sa'diyah. Jadi ketika peristiwa pemulauan, yang mana Nabi telah dipulau hampir 3 tahun oleh orang-orang di Mekah, maka Halimatus Sa'diyah terkesan juga menderita kesusahan ketika itu. Maka Nabi usaha juga menghantar bekalan makanan, hantar bekalan air kepada Halimah. Nabi kenang budi dia, pernah menolong Nabi masa kecil. Sama juga Abu Talib. Abu Talib ni pak saudara Nabi. Nabi kenang budi dia.
Sebab Abu Talib ni dulu dia jaga Nabi macam anak sendiri. Padahal Abu Talib tu anak dia ramai, bukan dia tak ada anak. Pak saudara ramai, mak saudara ramai, semua tak nak jaga Nabi. Semua masing-masing ada hal masing-masing. Padahal ada hak bujang, ada pak saudara, ada belum kahwin, duda macam-macam tak nak jaga anak saudara. Abu Talib ni lah jaga. Pada anak ramai, Talib, Aqil, Ja'far, Ali, Tulaik, Fakhitah, Jumanah, Raitah, ramai anak. Dan dia bawa Nabi duduk dengan dia. Bila berjalan kilo-kilo orang tanya, bos, anak saudara ke? Tak, anak kawan lah. Dia khabar tu anak dia, dia tak khabar anak saudara. Dia jaga Nabi betul. Dan Abu Talib ni dia memang masa Nabi berjuang pun dia backup kuat betul Nabi kita. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, mazalat Quraisyun ka'atan hatta tufiya Abu Talib. Orang Quraisy tak berani angkat muka kepada Nabi kita sehinggalah Abu Talib meninggal. Ni riwayat Al-Hakim. Abu Talib ni di Mekah, dia ni level paduka ayahanda. Ni bukan level abalong kawasan lagi ni, lon-lon tiger apa dak. Ini paduka ayahanda. Salam cium cincin je ni. Orang memang hormat betul ke dia. Tapi ketika puak gabak dia kena boykot, dia keluarga Nabi ni dia kena boykot. 7 tahun lepas Nabi jadi Nabi, mereka kena boykot. Dia kena boykot dalam 2 perkara. Pertama dalam ekonomi, kedua dalam bidang sosial. Dari sudut ekonomi, orang Quraisy tidak lagi berjual beli dengan orang-orang Islam. Tak nak, jual beli tak nak. Dari segi sosial, orang Quraisy tidak akan bernikah pun dengan Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib. Mereka tak dibenarkan berkumpul bergaul, tak dibenarkan langsung. Dan deklarasi ini dia bukan perjanjian lisan, didokumentasikan di atas sahifah. Ada satu lembaran dituliskan perjanjian pemulawat embargo ini dan digantungkan di dinding Kaabah. Jadi ketika itu orang Islam sepakat duduk ramai-ramai di pengkampungan Abu Talib, di Syi'ib Abu Talib. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, Syi'ib Abu Talib ini dekat dengan bukit Jabal Qubais, bukit Abu Qubais dan bukit Khandama di Mekah. Dia sebelah timur Kaabah, hala ke Sa'i. Itu sebelah kawasan Sa'i itu semua adalah Syi'ib Abu Talib. Situlah Nabi dulu. Asal satu lembah tu milik Abdul Muttalib asalnya. Lepas Abdul Talib meninggal, wilayah itu dikuasai oleh Abu Talib. Dan di situ juga ada rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi mereka duduk kena pulau di situ lah. Jadi Abu Talib pun terlibat. Harga barang meningkat berganda-ganda. Orang Quraisy hukum Abu Talib sebab dia bela sangat Muhammad. Itu dia orang marah. Tapi Nabi dengan beberapa orang sahabat, termasuklah juga dengan Hamzah, dengan Abbas, mereka bantu Abu Talib. Ini perangai Nabi, kenang budi. Daripada kecil orang ni menolong dia, takkan dia nak biarkan. Sama juga Nabi hatta dia ngenang budi kepada non-Muslim pun ada. Ada satu orang di zaman Mekah dulu, namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni, ini abalong kawasan. Dia Abu Jahal ni semua abalong belaka. Dia ada geng-geng dia, anak-anak buah, adik-beradik ramai. Masa Nabi dah balik daripada Taif, kita tahu Nabi di Taif, Nabi kena baling batu macam-macam. Dan orang di Mekah dah siap ngasah parang lah. Kata Muhammad, dulu dia aksen pok saudara dia hidup ni, pok saudara dia tak ada benda dia boleh buat. Jadi masing-masing nak balas dendam. Ketika itu Nabi telah minta kepada Mut'im bin Adi, salah seorang pemimpin juga di Mekah, untuk beri dia jaminan keselamatan. Dia panggil jiwar. Jiwar ni dia adalah satu amalan orang Arab dulu, yang mana jiwar ni kalau sekarang kita panggil suaka politik. Dia berikan perlindungan. Dia akan jamin keselamatan Nabi ketika Nabi balik daripada Taif nanti. Jadi Mut'im bin Adi ni
Bila Nabi turun daripada Taif, dia ajak keluarga dia, kabilah dia, semua bawa panah yang dah siap ditarik. Iring Nabi macam konvoi. Maknanya jangan kacau. Siapa kacau, aku panah. Dia jaga betul perjanjian jiwa. Dalam kitab Rahiqul Makhtum ada dicatatkan, Abu Jahal ketika dia tengok Mut'im bin Adi beria sangat menjaga keselamatan Nabi ni, sampai dia tanya kepada Mut'im, amujirun anta am mutabi' muslim? Abu Jahal tanya, Mut'im, engkau ni beri suaka politik ke engkau dah masuk Islam? Lain macam aku tengok ni, ke engkau dah Islam? Dijawab oleh Mut'im, bal mujir, dah aku bagi perlindungan pada dia, mu jangan kacau, aku beri jiwar kepada dia. Maka jawab Abu Jahal, qad ajarna man ajarta. Okey, geng-geng aku juga akan lindung siapa saja yang kau lindung. Ni Nabi termakan budi. Tuan-tuan ingat senang, itu Mekah penuh gangster semua zaman itu, kena ada Abang Long juga yang melindungi dia. Jadi pembelaan Mut'im bin Adi ni sangat berbekas di hati Nabi SAW. Mut'im bin Adi ni dia tidak masuk Islam, tapi Nabi kenal jasa dia. Hingga kan dalam perang Badar, bila perang Badar selesai, banyak tawanan perang telah berjaya ditangkap. Jadi ketika Nabi bermesyuarat dengan para sahabat, kita nak buat benda dengan tawanan perang ini, masing-masing beri cadangan. Ada yang suruh bunuh saja, ada yang suruh bayar denda macam-macam. Maka Nabi pun bersabda, lau kanal Mut'im bin Adi hayyan summa kallamani fi haula'in natna la taraktuhum lahu. Kata Nabi, kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup sekarang ni, maksud dia dah tak ada dah, dah meninggal. Kalau Mut'im bin Adi masih hidup lagi sekarang, dan dia datang jumpa dengan aku, beri pendapat dia tentang nak buat apa, aku akan bebaskan dia demi kerana dia. Orang terkejut, oi, beria pun tu teringat, Mut'im bin Adi inilah yang menjagaku ketika aku balik daripada Taif. Sebab itu saya selalu pesan kepada para asatizah, para penceramah, kita kena ada strategi Abang Long sebegini. Kena ada. Awak masuk kampung orang nak ngajar sana sini, kena cakap tak betul, kena penampar esok. Sebab itu hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun, dia pun dapatkan perlindungan daripada seorang musyrik di Mekah nama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ketika Quraisy dapat tahu dia masuk Islam, padahal Umar tu dah gagah dah, kalau berjalan pedang dia tak bersarung, mana anytime je dia pancung orang. Tapi bila dia masuk Islam, dia juga ada buat perjanjian kira-kira dengan seorang juga Abang Long di Mekah. Mu kena tengok-tengokkan aku, mu kena kabur pok-pok lain, jangan kacau aku, beres boh. Kena ada perjanjian begitu. Dan ini dilakukan strategi ini. Dan yang keempat, Nabi sangat terhutang budi kepada salah seorang lagi orang bukan Islam tapi kemudiannya dia Islam, iaitu Najasyi. Najasyi ini raja di Ethiopia, raja di Habsyah. Yang mana raja Najasyi ini, dia masa tu dia Kristian, tapi dia layan dengan baik. Dia telah menyantuni 83 laki-laki dan 19 wanita Muslim yang Nabi hantar untuk berhijrah ke Habsyah untuk mencari suaka politik. Ini hijrah pertama. Hijrah kedua ke Madinah. Bila Nabi hantar mereka, Raja Najasyi telah sambut mereka dengan tangan terbuka. Diberikan perlindungan dan suaka politik. Sebab itu Nabi kenang budi Najasyi ini. Walaupun mereka tidak bertemu ketika Nabi di Madinah, kata Imran bin Husain, Nabi pernah menyebut, inna akhakumun Najasyi qad mata. Sesungguhnya saudara kita An-Najasyi telah pun meninggal dunia. Zaman itu tak ada berita, tak ada WhatsApp apa-apa, tapi Nabi inilah dia Nabi kan.
sampai berita kepada dia Najasyi telah meninggal dunia. Nabi gunakan perkataan inna akhakum, sesungguhnya saudara-saudara kamu semua, iaitu An-Najasyi. Maka di sini para ulama mengatakan Najasyi masuk Islam secara rahsia, Maka kemudian Nabi kata faqumu fasallu alaih, moh kita berdiri semayanglah kita untuk dia, semayang ghaib, semayang jenazah. Qala faqumna fasafafna kama yasufu ala al-mayyiti wa sallaina alaihi kama yusalli ala al-mayyiti. Maka kata Imran bin Husain, kami pun berdiri, kami aturkan saf sama seperti saf nak semayang jenazah, dan kami pun semayang sebagaimana kami semayang jenazah. Ini hadis riwayat Tirmizi dan juga An-Nasai. Saya bawakan kisah-kisah ini untuk menggambarkan bahawa membalas budi ini satu perilaku yang sangat mulia. Ayolah kita, bila orang buat baik kepada kita, sama-samalah kita mengenang budi itu, balaslah semampu mungkin, dan kita berdoa satu hari esok kita pula boleh menolong orang kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Sekadar itu sembang-sembang kesempatan malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa, moga pertemuan ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudi'u lana ma nashkala hatta yufam innaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'alamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat itu Engkau keluarkanlah kami dari kegelapan dan kebimbangan. Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Engkau perjelaskan kepada kami apa yang sukar difahami sehingga kami mengerti. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan kami tidak mengetahui, dan Engkau memahami perkara yang ghaib. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta lana ardi binuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau terangi bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.